بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam bacaan kitab Umdatul Ahkam. Uh, Hari ini insya-Allah kita akan sambung hadis ke-190. An Aisyah radhiyallahu qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Shaum dalam bab puasa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaumu min Ramadan فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala kana yakunu alayya saum min Ramadan. Sesungguhnya aku ada hutang puasa Ramadan. Iaitu seperti keadaannya wanita, adatnya wanita, mereka haid. Dan haid, orang haid tidak boleh berpuasa. Seperti mana hadis Aisyah juga, apabila datang seorang wanita, dia kata, fama balun nisa yaqdina as-saum wa la yaqdina as-salah. Dia kata, wahai Aisyah, kenapa wanita itu dia tidak mengqadakkan salat tapi mengqadakkan puasa? Maka Aisyah kata, aharuriyatul anti, apakah kamu ni ada haruriyah? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqdina an naqdiya Ramadan, an naqdiya as-saum wala naqdiya as-salah. Nabi sallam telah memerintahkan kami untuk mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku ada hutang puasa Ramadan, fama astati'u, aku tak mampu. Kan astati', nampak tak tu? Fama astati'u, aku tak mampu, an aqdiya illa fi Sya'ban, untuk mengqada'kannya melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis ini ada beberapa isu. Pertama sekali, apakah sebab Aisyah radhiyallahu anha menangguhkan qada puasa Ramadan? Jadi kata Al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullahu taala, dia kata sebabnya adalah asyghul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau sibuk menguruskan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bayangkan tuan-tuan, zaman tersebut bukannya macam zaman sekarang. Zaman sekarang kalau tuan-tuan nak makan tepung, tuan-tuan pergi ke kedai beli tepung, kemudian ambil, kemudian bancuh, kemudian buat roti. Itu pun tak semua orang perempuan boleh buat zaman sekarang macam tu. Betul tak? Dah beli roti siap-siap, dah beli butter siap-siap, air dah ada dekat pipe, kowe dah ada dah siap, air kowe ke, air apa ke, SK ke apa ke, kan tak kisahlah apa-apa pun, air pun dah siap, dah ditapis, dah diambil, part datang ke rumah terus. Okey, kulit-kulit binatang apa semua tak perlu dikeringkan, tak perlu disamak, binatang tak perlu disembelih, tak perlu dikeringkan daging, tak perlu. Kini zaman sekarang ialah zaman serba mudah. Baju pun masuk washing machine, dah ada sebagainya pula. Yang ada duit lebih lagi, ada dryer pula. Kita kena bayangkan tuan-tuan, barakallahu fiqh, zaman Nabi SAW bukan sebegitu keadaannya.
Ini sekitar tahun 540, 570, 610 Masihi, tuan-tuan. 610, 620 Masihi. Ya? Lebih kurang 1000 tahun, 1400 tahun yang lepas. Tuan-tuan bayangkan keadaan ni, kalau nak makan gandum macam mana? Tuan-tuan boleh tengok tak? Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi dekat Museum Amudi dekat Mekah tu. Dia kena ada pengisar tu, batu tu. Kena kisar untuk dapat gandum. Berapa banyak gandum yang boleh dapat? Air kena ambil daripada telaga. Nak kulit pakaian nak gunakan kulit, kena samak kulit tersebut dengan tidak adanya bahan-bahan kimia yang moden yang boleh memudahkan. Okey. Cuma sekarang kita letak dalam cairan bahan kimia, tarik keluar dah boleh dah. Jadi kita kena bayangkan zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha zaman tersebut menguruskan urusan Rasulullah sampai tak mampu nak qadakkan sampai terpaksa bulan Syaban dah nak masuk Ramadan tahun yang akan datang tu barulah Aisyah radhiyallahu anha selesai mengqadakkan puasa. Jadi sebab tu dia kata kat sini, dia kata fihi dalalah, kata al-Imam Ibn Qayyim, dalah ala syiddati ihtifaliha bi amri. Menunjukkan betapa Nabi SAW, betapa Aisyah radhiyallahu anha ni memberikan perhatian yang sangat-sangat pada Nabi SAW. Wa irsadan wa irsadun nafsaha wa irsadu nafsiha listimta'ihi, dan supaya dia mempersiapkan diri dia dengan yang terbaik, supaya Nabi SAW dapat bergembira bersama dengannya. Maksudnya bila datang seronok, ada makanan, ada apa dengan cantiknya, menjaga badannya, apa semua seumpama dengannya. Begitu juga dengan apa dia uh, berkenaan dengan dari segi hubungan badan sekalipun. Hubungan badan sekalipun, supaya bila Nabi SAW bersama dengan dia, dalam keadaan dia tidak berpuasa, maka Nabi boleh bersama dengannya dari segi hubungan badannya. Walam tasta'dhinahu fi sawmi makhafata an ya'dhan. Dan Aisyah radhiyallahu anha tak pernah minta, dia tak minta izin. Walam tasta'dhinhu, tak minta izin pun pada Nabi SAW untuk berpuasa. Sebab apa? Sebab dia takut kalau dia minta izin, Nabi akan mengizinkan dia berpuasa, lalu wa yakunu lahu hajatan fiha fatafutuha alaih, kemungkinan Nabi SAW ada hajat bersama dengannya, maka Nabi tak dapat menyelesaikan hajatnya bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hada minal adab. Bahkan kita kata kat sini, bahkan tuan-tuan barakallahu fik, ini juga sebagai dalil yang jelas bahawa isteri berkhidmat untuk suami. Syi'ti an abaiti, kamu suka ataupun kamu tak suka, inilah dia sunnatun muttaba'ah, sunnah yang telah dilaksanakan semenjak pada zaman Nabi hinggalah ke zaman salaf, bahawa memang isteri itu khidmatnya untuk suami. Yang di mana Barat cuba nak meruntuhkan prinsip ini, konsep ini. Dia kata aku berkahwin, bukan aku ada tanggungjawab apa-apa pada suami aku. Aku tak ada tanggungjawab untuk masak, tak ada tanggungjawab untuk melayannya, tak ada tanggungjawab dia. Kita ialah mutual punya perhubungan. So kalau I tak nak pun dia pun tak nak, so kita taklah apa-apa. Ini yang barakallahu musibah besar. Musibah besar. Disebabkan perkara inilah kita tengok macam mana hadis Fatimah radhiyallahu anha. Bila Fatimah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, aku sampai letih ya Rasulullah, tak larat nak jaga anak-anak dan suami, untuk melayan suami. Dia tak minta, ya Rasulullah, okay, minta wahai Ali, suamiku minta kat Rasulullah supaya ada ada pembantu rumah seorang, ada khadam seorang. Maka Nabi ajarkan dia baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar 34 kali, 33, 34. Lihat hadis Ummu Atiyah, lihat hadis Hamnah binti Jahash. Semua mereka ini berkhidmat, pergi ke ladang masak,
bekerja dalam keadaan suaminya pun bekerja ya. Suami qawamun, yang dalam keadaan suami duduk rumah tidak. Suami keluar bekerja, suami dia cari rezeki, suami dia berjuang, suami dia pergi berjihad fisabilillah. Jadi prinsip di mana perempuan tak perlu buat apa-apa di rumah ni, ini bukan prinsip Islam. Bukan prinsip Islam. Bahkan bukan daripada sunnah Nabi SAW, bukan daripada sunnahnya Aisyah, isteri Nabi SAW, bukannya daripada tuntutan agama Islam. Jangan percaya kepada sebahagian da'iyah, penceramah moden yang di mana mereka ini cuma merosakkan hubungan yang murni, yang menyebabkan prinsip kekeluargaan Islam itu keluarga yang sangat bahagia. Saya ingat satu video Andrew Tate itu kan, yang Andrew Tate yang kickboxer, dia kata apa? Aku pergi ke negara Arab. Aku tengok wanita-wanita semua kadang-kadang bertutup, tapi mereka mempunyai keluarga yang sangat baik, keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka ramai, 6, 7, 8 orang. Suami je bekerja, balik isteri dia melayan dia dengan baik. Sama-sama, kita sama-sama penat. Suami penat mencari rezeki, isteri pun penat melayan anak-anak. Tapi apakah kebahagiaan bila balik tengok ada anak bersama dengannya, isteri pun ada. Ni kalau balik isteri pun tak ada kat rumah, anak-anak dijaga oleh orang lain, hubungan kekeluargaan tak rapat. Di manakah kebahagiaan? Di mana kebahagiaan? Kita sekarang rasa bahagia, barakallah, bila kita balik sebentar di rumah makan tengah hari bersama isteri kita, walaupun makanannya sederhana ya. Sebab yalah, bukannya dua-dua kerja kan. Makanannya sederhana tapi kebahagiaan tu tak boleh diungkapkan. Makan bersama dengan anak-anak. Allahu Akbar. Itulah Aisyah radhiyallahu anha, kenapa dia tak sempat mengqada, sebab dia nak layan Nabi SAW. Hadis ini juga ni dalil bagi jumhur ulama mengatakan bahawa boleh mentakhirkan qada Ramadan. Hadis ini dalil yang jelas bahawa boleh mentakhirkan. Mentakhir maksudnya apa? Kita menangguhkan qada Ramadan. Tidak wajib untuk mengqadakannya secara tergesa-gesa. Okey. Dan dia muwassa'ul waqt. Muwassa' ni maksudnya apa? Diluaskan waktunya. Jadi pendapat jumhur ulama, bahkan hampir semua, kecuali satu je, pendapat Daud Al-Zahiri. Ulama Zahiriyah, Daud Al-Zahiri, dia kata wajib al-mubadarah, wajib bersegera. Pada 2 Syawal dah kena qada. Wa in lam yaf'al dhalik fahuwa athim. Kata Daud, dia kata kalau tak buat macam tu maka dia berdosa. Tapi hadis ni jelas membantah apa yang dibawa oleh Daud tadi, Daud Al-Zahiri. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan tangguhkanlah dia, dan gantikanlah iddah dia fi ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Dan Al-Quran tidak menspesifikkan, lam yu'ayyinha wala qayyidha wala qayyadaha biqaydin, tidak mengikatnya dengan satu waktu yang telah ditetapkan. Bahkan kata Imam Ibn Mulaqin, faman ayyanaha, siapa yang menspesifikkan mesti kena qada pada waktu sekian dan sekian, faqad tahakkama bighairi dalil, maka dia telah membuat hukum tanpa dalil. Masya Allah, nampak di sini betapa ulama-ulama Syafi'iyah ini sangat memberi perhatian kepada dalil. Barakallahu fiik. Okay. Dan hadis Aisyah ini walaupun tak jelas, walaupun tidaklah sarih marfu'nya kepada Nabi SAW, tapi kita tahu bahawa apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu oleh sahabat
secara umumnya, dan Aisyah dalam hadis secara khususnya di depan Nabi SAW, dan Nabi meredainya. Nabi tidak menegurnya, Nabi tak marah dia, Nabi tidak membetulkannya. Dalil bahawa itu adalah sunnah yang dipanggil sunnah taqririyah. Kerana kalaulah perkara itu salah, dan Aisyah tak bisa, tidak boleh mengqadakkannya, mesti tak qadakkannya dengan segera, mesti orang pertama yang akan tegur Aisyah radhiyallahu anha ialah Nabi SAW. Hmm. Nah, jadi kata fa innahu yu'lam annahu la yakhfa mithlahu anhu. Diketahui bahawa takkan tersembunyi perkara ini daripada Nabi Muhammad SAW. Wala anna azwajahu yanfaridna bi ara'ihinna. Dan juga isteri-isteri Nabi juga yang lain semua sama. Seperti perkara ini, perkara yang daruri, perkara yang penting ni, mestilah kalaulah kena buat segera, mesti Nabi dah bagi tahu. Nabi ada 9 isteri dalam satu masa. Mesti Nabi dah bagi tahu pada mereka supaya qada. Ada sebahagian ulama dia mengatakan bahawa ucapan kami tidak boleh mengqadakkannya, aku tidak boleh mengqadakkannya melainkan pada bulan Ramadan, dikata itu adalah ucapan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sa'id Ansari, bukan pada kata Aisyah. Okey. فذهب هذا القائل إلى أن عائشة إنما أخرته للرخصة لا للشغل. Jadi sebahagian ulama kata bukan kata Aisyah. Iaitu bahagian mana? Bahagian kedua tu. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tak mampu untuk melakukan menaikkan Sya'ban. Maka sebahagian ulama kata Aisyah tangguh lirrukhsah. Kerana ada rukhsah, keringanan. Bukan kerana sibuk. Kerana kalaulah kerana sibuk, maka itu bukannya rukhsah, bukan kerana uzur. Macam nak jawab? Dia kata jawapannya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha ini disokong oleh satu lagi riwayat dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sebut in kanat ihdana, sesungguhnya sebab di kalangan kami ini tak ada seorang pun la tuftiru fi Ramadan, iaitu buka puasa pada bulan Ramadan kerana haid, fama taqdiru an taqdiyahu, dan tak ada seorang antara kami ini mampu berjaya mengqadakkannya bersama dengan Rasulullah masa Rasulullah masih lagi hidup, sehinggalah daripada bulan Sya'ban. Lagi jelas hadis tu. Fama taqdiru an taqdiyahu, kami tak mampu untuk mengqadakkannya dengan segera masa Nabi hidup lagi, sebab mereka semua nak berkhidmat dengan Nabi sehinggalah pada bulan Sya'ban. Jadi menunjukkan bahawa bukan seorang, bukan Aisyah radhiyallahu anha seorang, bahkan ramai lagi. Tambahan ucapan Yahya tadi itu adalah sebenarnya jadi satu tambahan di hujung hadis itu. Dia kata wadzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya ucapan Yahya bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, okey. Jadi sebenarnya bukannya ucapan Aisyah, ucapan di awal itu memang ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Aku tak mampu melainkan untuk mengqada pada Ramadan. Ucapan Yahya adalah hujung lepas tu. Hujung lepas tu yang di mana beliau mengatakan bahawa apa dia? Yang Aisyah melakukan sedemikian, wa dzalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengajaran hadis ini seterusnya, barakallahu fiik. Jadi qad yakunu min al-hadith annahu la yu'akhkhar min Sya'ban hatta yadkhul Ramadan thani. Iaitu jangan tangguhkan qada puasa ni sampai dah masuk Ramadan. Tak boleh. Paling maksimum adalah pada bulan Sya'ban. Tak boleh qada pada bulan masa dah masuk bulan Ramadan dia dah berdosa.
Wa huwa qawlu a'immatil arba'ah. Dan ini adalah pendapat imam mazhab yang empat. Hmm. Nah, yang keempat, inna makanat tasumu fi Sya'ban li'annahu alaihi salam kana yasumu mu'adhamuhu fala hajata lahu fi nisa. Okey. Sebagai ulama pula dikatakan kat sini, kenapa Aisyah mengqadhakannya pada bulan Sya'ban? Sebab ini kata Imam Mulaqin, ini beliau mengatakan, ini pendapat beliau. Dia kata sebab Nabi SAW pada bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Dan memang majoriti Sya'ban tu Nabi puasa. Wa kana yasumu mu'dhamahu. Nabi SAW puasa kebanyakan dari bulan Sya'ban. Ini hadis yang kita sudah maklumkan kenapa Rasulullah ya Rasulullah kamu banyak puasa bulan Sya'ban. Maka Nabi katakan bulan Sya'ban ini bulan yang telah dilupakan oleh umat manusia. Dan Nabi yang banyak puasa Sya'ban. Nabi yang banyak puasa Sya'ban. Okay. Nah, jadi bila Nabi banyak puasa bulan Sya'ban, masa itulah Aisyah radhiyallahu anha ada peluang untuk mengqadhakannya. Nah, khamisha يستفاد من الحديث أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا أن تخاف الفوات فيتعين وترتفع التوسعة. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يمنعها من القضاء الذي لا تضيق دون غيره فإن حق الزوج على الفور. الله أكبر. Dengar tuan-tuan, barakallahu fik. Dengar ni wahai wanita-wanita sekalian. Diambil faedah daripada hadis ini bahawa wanita tidak berpuasa qada dalam keadaan suaminya ada, melainkan dengan izin suami. Maksudnya nak qada pun kena minta izin suami. Nak puasa qada pun kena minta izin suami. Melainkan dia memang takut tak sempat nak habiskan qada Ramadan, maka ketika tu wajib dia puasa walaupun tak dapat izin suami. Katakanlah dia ada 6 hari kena qada Ramadan, berbaki lagi bulan Sya'ban 5 hari lagi, maka dia ketika itu dia kena minta izin tak perlu minta izin. Tapi kalau awal-awal pada bulan Rajab, sebulan tu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kalau nak qada puasa dia kena minta izin. Dia kena minta izin suami dia. Dan ini mazhab Syafi'i. Dan suami boleh melarang suami dia qada puasa. Allahu Akbar. Nampak tak besar? Walaupun puasa tu hak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masalah ni sebabkan dia ada keluasan untuk mengqadakannya pada waktu-waktu yang lain, maka Imam Syafi'i rahimahullah taala kata hak suami itu alal faur. Hak suami itu kena selesaikan dengan segera. Hak suami kena selesaikan dengan segera. Haqqul zauj alal faur. Dengar ni. Haqqul zauj fa inna haqqal zauji alal faur. Barakallahu fik. Allahu Akbar. Alangkah baiknya kalau berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Qurtubi mazhabnya Maliki. Dia kata waqala ba'du syuyukhina, berkata sebagian daripada ulama-ulama kita, syekh-syekh kita, bahawa dia boleh berpuasa tanpa izin suaminya kerana dia wajib. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi melarangnya, itu adalah puasa sunat. Wallahu a'lam. Cuma kat sini ada beberapa tanbihat. Ada beberapa perhatian. Pertama sekali, sepakatnya para ulama bahawa perempuan tidak halal untuk puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tasumu imra'atun wa zawjuha syahidun." Janganlah seseorang perempuan itu berpuasa dalam keadaan suaminya ada.
min ghairi syahri Ramadan, selain daripada bulan Ramadan, illa biiznihi, melainkan dengan izin suaminya. La tasumu imra'atun wa zawjuha syahidun. La tasumu imra'atun wa zawjuha syahidun. Jangan wanita itu berpuasa dalam keadaan suami dia tak ada. Min ghairi syahri Ramadan, pada selain daripada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan wajib, tak perlu minta izin. Illa biiznihi, melainkan dengan izin. Hadis ini jelas. Okey. Yang kedua, man aftara bi ghairi udhrin wajib alaihi al-qada' al-fawr la mahala. Di sisi ulama Syafi'iyah, siapa yang berbuka puasa, tak puasa pada bulan Ramadan tanpa keuzuran. Ini beza dengan ni. Tanpa keuzuran, wajib alaihi al-qada' al-fawr. Dia kena qada' dengan segera. La mahala. Tak ada jalan lain lagi dah. Tak boleh ditangguh. Tak ada berdosa. Siapa yang buka puasa kerana safar, atau kerana sakit, atau kerana haid. Okey. Yang ni lah yang ada khilaf di kalangan para ulama yang kita sebutkan sebelum ni. Tetapi jumhurnya kata tak wajib bersegera, cuma sunat bersegera. Istihbab al-mubadarah. Walaupun tak wajib, tapi disunat bersegera. Lil ihtiyati fihi, supaya kita berjaga-jaga tak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama Syafi'iyah ada tak lagi satu syarat. Tetapi mestilah dia ada azam dalam hati dia untuk mengqadakkannya. Mesti ada azam. Aku nak qada. Walaupun dia wajib muwasak, dia kena azam untuk qada. Kalau tak ada azam untuk qada, dia berdosa juga. Dia kata apa? Innama yajuzu ta'khiruhu bi syartin. Sesungguhnya boleh mentakhirkannya dengan syarat al-azmu, kena ada azam ala fi'lihi, untuk melakukannya. Hatta law akharahu, sehingga kalaulah dia menangguhkan qada puasa tadi kerana uzur tau, bila azmin, tanpa azam, asah, dia telah berdosa. Dia telah derhaka kepada Allah dan Rasul. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala memang suruh kita berazam. Falau azam al-amru, falau sadaq wa in azam al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum, kata Allah Al-Quran. Jadi memang kita kena ada azam. Sebab itulah sebagian ulama disebut syarat diterimanya amal, pertama ikut sunnah, yang kedua ikhlas, yang ketiga sebenarnya kata memang ada azam untuk melakukannya. Memang ada azam untuk melakukannya. Memang kita betul-betul nak lakukannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Isu yang ketiga pula berkenaan dengan qada ni, kata apa? Ajma'al ulama. Ulama semua telah sepakat bahawa law mata qabla khuruj Sya'ban, kalau dia meninggal sebelum tamatnya bulan Sya'ban, lazimahu al-fidyatu fi tarikatihi min kulli yawmin muddun min ta'am. Maka dia wajib untuk keluarkan fidyah. Wajib untuk keluarkan fidyah. Maksudnya kalau orang tu meninggal sebelum sempat qada, maka wajib keluarkan fidyah bagi orang yang mati tadi, tak sempat bayar tadi, tak sempat qada puasa tadi. Wa hadha idza tamakkana min al-qada falam yaqdi. Jadi untuk orang yang mampu untuk qada tapi dia tak qada. Tetapi fa amma man aftara bi udhrin, tapi dengan ni, siapa yang dia berbuka kerana uzur, kemudian berterusan keuzurannya, thumma tasala ajzuhu. Macam kata kalau orang tua sakit, orang tua ataupun orang tu sakit lah, dia masuk bulan Ramadan, dia kena penyakit yang berat lah, tak boleh puasa. Kemudian habis bulan Ramadan tu, dia bersambung sakit dia tadi, maka berterusan sampai dia meninggal.
Dia sakit sampai meninggal. Maka orang macam ni dia kena bayar fidyah ke tidak? Sebab memang dia asalnya tidak wajib puasa pun. Ha. Hatta mata fala sawma alaihi, tidak ada puasa ke atasnya, maknanya tak wajib dia puasa. Wala yut'am anhu, dan tidak diberi makan, iaitu bagi fidyah bagi pihaknya. Wala yusamu anhu, tidak juga diqadakkan puasa. Orang yang diqadakkan puasa untuknya tidak juga. Wa fihi wajhun ba'id annahu yut'am anhu wa hakadha qad yuhsin. Ada pendapat kata kena juga, tapi pendapat ni tak betul. Jadi tuan-tuan barakallahu fi, kalau orang tu memang tak mampu nak puasa, tak payah bayar fidyah, tak payah qada, tak payah apa pun. Tapi ustaz, saya nak bayarkan juga. Tak nak sedekah je lah atas nama. Tapi dari segi hukumnya adakah wajib? Dia tidak wajib. Jadi hukumnya ialah yang wajib tu ialah masa dia mampu untuk qada, dia tak qada, kerana dia meninggal. Itu yang kita kena puasakan ke atasnya. Ataupun kita fidyah. Qaul uh, ya, pendapat Imam Syafi'i yang mutaakhir, qaul jadid, mengatakan bahawa hanya fidyah. Qaul qadim, pendapat yang lama kata boleh puasa, dan pendapat yang lama itulah yang telah diiktimadkan oleh ulama Syafi'iyah. Mengatakan sebab apa? Sebab kekuatan dalilnya, iaitu Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi saum sama anhu waliyuh. Kita akan jumpa hadis tu bawah nanti, hadis 191. Barang siapa yang meninggal dan dia wajib ada puasa, maka sama anhu waliyuh, maka walinya boleh berpuasa untuk bagi pihaknya. Perhatian keempat dalam masalah qada, iaitu qada Ramadan yandubu tartibuhu wa muwalatuh. Qada Ramadan ini digalakkan berturutan dan dan tertiblah, ikut turutannya. Fa in khalafa jaza inda Syafi'i al-jumhur. Tetapi kalau kata tak boleh lah nak buat berturutan, okay, maka harus, tidak mengapa kalau dia melakukannya secara terpisah-pisah. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan jumhurul ulama. Berbeza dengan pendapat Ahlul Zahir, ulama Zahiriyah, dia kata wajib melakukannya secara berterusan. Berterusan wajib. Wala hujjata fi qiraati amdillah mutatabi'an illa laysat mutawatirah wala marfu'ah. Wallahu a'lam. Dan terakhir daripada hadis ni dalil bahawa apa yang kita sebutkan, bahawa Ramadan min ghairi dhikri syahr, bolehnya sebut bulan Ramadan tanpa sebut syahrul Ramadan. Ini kita dah bincang banyak kali. Aku berhutang puasa min Ramadan, tak sebut syahrul Ramadan. Sebab apa? Sebab ada hadis dhaif yang mengatakan Ramadan tu nama Allah Ta'ala. Jadi kena sebut syahrul Ramadan untuk bezakan antara nama Allah dengan bulan Ramadan. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis seterusnya, tuan-tuan barakallahu fik, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, dia wajib dan dia ada hutang puasa, sama anhu waliyuh, dan wajiblah ke atasnya puasa, walinya membawa puasa ke atasnya. Nah, apakah hadis ini? Pertama sekali, man mata wa alaihi shaum, barang siapa yang meninggal dunia dan dia ada hutang. Okey, pertama, siapakah wali? Wali di sini asluhu, maksudnya ialah, asal maksudnya ialah orang yang rapat. Wa huwal qarbu, qurb, kulli qarib, iaitu teman rapat. Orang rapat, ahli keluarga yang rapat, bukan teman, ahli keluarga yang rapat. Okey. Wa qila al-warith, dan dikatakan bukan sekadar keluarga rapat, dia ialah masuk wali sini ialah ahli waris.
Ahli waris ni ialah orang yang mewarisi harta lah. Anak, isteri, suami, kan? Abang, kakak, okay? Yang mewarisi harta. Kalau dia ada anak, maka anak tu lah waris. Maksud anak dah yang kena puasa untuk dia dan isteri ataupun suami. Jadi ini pendapat yang terpilih, ahli keluarga dia. Yang terdekat, ahli waris yang terutama sekali. Kemudian, daripada hadis ini juga, ulama zahir, seperti Abu Thawr dan juga Abu Thawr al-Zahir, dan seumpama dengannya, وحكي عن حسن وقتله وهو أحد قولي الشافعي وحمله على النذر أحمد والليث وأبو عبيد وإسحاق والمشهور من قول الشافعي وإليه ذهب جمهور ini pendapat jumhur أنه لا يصام عن ميت لا نظر ولا غير. Menunjukkan bahawa tidak dipuasakan baginya. Jumhur ulama mengatakan tidak puasa kalau bukan puasa hutang dan juga bukan puasa nazar. Puasa sunat tidak dipuasakan, tak puasa kita untuk orang lain. Jadi yang kita boleh puasakan ni ialah puasa qada dan puasa yang wajib lah. Puasa wajib, puasa nazar. Jadi puasa yang wajib. Ada puasa sunat kita tak puasakan untuk dia. Dengar ni, ini puasa sunat kita tak berpuasakan dia. Kalau kita nak puasa sunat hari Khamis, puasa untuk siapa? Puasa untuk ayah. Tidak. Okey, tidak puasa atasnya. Baik. Bagaimana pula dengan ayat Quran yang Allah Ta'ala kata wala taksib kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan? Dia kata ada yang kata berdalilkan bahawa wala taziru waziratun wizra, setiap orang dia menanggung dosa dia masing-masing. Kita tabarakallah fi hadis tu umum. Jadi kita tak tanggung dosa orang lain. Tetapi ada perkara-perkara yang boleh kita laksanakan untuk membayar qada hutang ni, kan berdasarkan hadis Nabi SAW. Kisah seorang wanita, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berpuasa kemudian mati, tak sempat nak puasa. Apa nak buat? Kalau kata Nabi SAW, ya orang kata, adakah kalau kita berhutang, apakah kita patut bayar? Kita bayar? Kata dia. Maka Nabi kata, wa dainullah wa haqqu ay yuqda bi. Dan hutang Allah Subhanahu wa taala itu lebih layak untuk kamu membayarnya. Ini dalil bahawa apa dia? Bahawa ayat Quran yang kata setiap orang tidak menanggung dosa orang lain itu umum. Kita tak tanggung dosa orang lain. Orang lain dosa, dia tanggung dosa sendiri. Kita tak tanggung dosa orang lain. Tetapi ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah mengkhususkannya. Nabi telah mengkhususkannya bahawa kita boleh mengqadakkannya bagi pihak dia. Nah, jadi kesimpulan ni ialah kalau orang tu meninggal, kemudian dia ada hutang puasa, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar, maka warisnya boleh mengqadakkan untuknya. Okey, Ustaz, bagaimana pula dengan fidyah? Beliau boleh memilih sama ada nak bayar fidyah ataupun nak qada. Mana lagi kuat? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa mengqada dengan puasa itu lagi kuat, sebab Nabi kata man mata wa alaihi shaum, hadis yang kita baca sekarang ni, barang siapa meninggal dunia maka dia memiliki hutang, fa alaihi man mata wa alaihi fa sama anhu waliyuh. Dan kita akan jumpa hadis bawah ni, kan? Juga dengan hadis yang kita baca teruslah hadis ini. Okey. Daripada Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيها عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيها عنها؟ قال نعم. قال فإن الله أحق أن يقضى.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW, dia kata, sungguhnya ibuku telah meninggal, padahal dia memiliki hutang puasa selama 1 bulan. Apakah saya harus membayarkannya untuknya? Beliau menjawab, sekiranya ibu memiliki hutang, apakah kamu harus membayarnya? Maka dia menjawab, ya tentu. Beliau bersabda, kalau begitu maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Itu juga dengan hadis seterusnya, wa fi riwayatin ja'al imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matan wa alayhi shamun nadhr afa asuma anha qala ara'aita law kana ummika daynan fataqdi faqadaytihi akana dhalika yuaddi anha qala na'am qala fasumi an ummik. Dan riwayat seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan beliau masih memiliki hutang nazar, bolehkah aku membayarnya? Beliau menjawab, bagaimana menurutmu jika ibu memiliki hutang lalu kamu membayarnya, apakah hal itu melunasinya? Nabi kata, ya. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah untuknya. Okey. Nah, soalan seterusnya, hadis ni kata hendaklah walinya sama anhu waliyuh. Bagaimana kalau bukan wali? Boleh tak? Agak sini Al-Imam Al-Mulaqin sebut, berdasarkan hadis ini bahawa tidaklah diqadakkan puasa orang yang ajnabi, iaitu orang luar ahli keluarga. Imma li ahli takhsis fi munasabatil wilayah, sama ada kerana dalil telah mengkhususkan, أو لأن أصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونها إبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة. Sama ada kena dalil kata mengkhususkan wali. Yang kedua, iaitu dengar ni, dengar betul, bahawa tidak boleh dalam ibadah badaniyah, ibadah badaniyah, seseorang itu menggantikan untuk orang yang lain. Tak boleh tuan-tuan kita buat apa, katakanlah orang tu meninggal, kemudian kita buat solat hutang solat bayar hutang solat. Kita pun pergilah solat untuk dia, bagi pihak dia dulu. Ada orang yang meninggal, dia ni tak solat zuhur, asar, maghrib, isyak, apa semua solat waktu sehari semalam tak solat, lalu kita pun kata kita solatlah untuk dia, untuk bayarkan hutang dia. Tak boleh tuan-tuan, barakallahu fik. Tak boleh. Fala yadkhuluha ba'da al-maut kas-salah, seperti solat. وإذا كان أصل عدم جواز النباه وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث. Apabila tidak boleh, maka kita harus mengambil, kita harus mengambil apa dia, mengambil apa yang telah zahir dalam hadis saja, yang telah hadis mengkhususkannya saja, iaitu wali. Wa yajri fil baqi 'ala al-qiyas. وقال عز وجل لو أمر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جازا. Cuma ulama Syafi'iyah kata, kalaulah ada orang luar nak buat dan dia mengizinkannya, maka boleh. Katakanlah saya nak puasa untuk si fulan, dia ada wali, dia ada waris, sebab kita sayang kat si fulan, kita nak puasakan untuk dia. Yang ni boleh, tapi kena ada izin waris. Ni ulama Syafi'iyah, dapat Syafi'iyah mesti dapat ada izin waris. Betul, qadiyat kata telah ijma' bahawa an la yusalla 'anil mayyit, tidak disolatkan, maksudnya tak digantikan solat untuk orang yang telah meninggal, dan juga tidak ada puasa ganti orang yang masih hidup. Katakanlah kita ada ahli keluarga yang masih hidup, kita nak puasakan bagi dia puasa badal, tidak ada puasa badal. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya rasa tuan-tuan sekadar itu saja. Ini sahaja yang sempat untuk saya ajarkan tuan-tuan, sebab Yayasan Taklim apa ni, mengambil keputusan untuk tidak meneruskan lagi lah kelas Umdatul Ahkam ini. Namun insya-Allah ana secara personalnya ana akan teruskan juga secara online melalui page ana sendiri atau page Madrasah Baitur Rahmah lah. Jadi ya, kita ni dah mulakan sebuah kitab ni, maka seharusnya kita habiskanlah kitab ni.
Wallahu alam lah kan. Jadi kita seperti Syekh Ibn Uthaymin disebut, bila kita baca satu kitab tu, kita habiskan kitab tu. Tak kisahlah berapa tahun sekalipun, kita cuba habiskannya. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Taklim selama ni bagi peluang untuk mengajar dekat online ni, dalam kelas Umdatul Ahkam. Jazakumullah khairan, dan kita berjumpalah dalam pertemuan yang lain. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada segala kekurangan dan segala apa kita kata salah silap dalam sepanjang saya bersama dengan kuliah di Yayasan Taklim ni online ni. Jadi insya-Allah lah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.